Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi pada hari ini dalam debaran pilihan raya umum ke-13. Dan pada hari ini kita bersama dengan Presiden Jati, Datuk Dr. Hassan Ali, bagi mendapatkan pandangan secara umum beliau tentang nama-nama pencalonan yang telah kita tahu untuk setakat hari ini. Jadi pandangan Datuk tentang secara umum kita secara umum tentang senarai-senarai calon yang setakat hari ini kita telah ketahui. Okey, terima kasih Saudara Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, sebagaimana yang Saudara Kamal menyebutkan tadi, bahawa kemarin semalam Perdana Menteri telah pun memanggil ketua-ketua perhubungan negeri untuk diserahkan watikah senarai calon yang telah diputuskan oleh Perdana Menteri untuk dibuat pengumuman di peringkat negeri. Jadi saya diminta untuk mengulas keseluruhan ulasan umum. Ulasan umum saya, para penonton yang hormati sekalian, ialah pertama sekali, dari segi senarai calon yang telah dikemukakan itu, kita dapati dengan pengalaman, dengan kelulusan, dengan pencapaian akademik, dengan penglibatan dalam masyarakat, dalam berbagai-bagai bidang latar belakang mereka, saya merasakan setelah saya melihat calon-calon sebelum ini, calon-calon UMNO sebelum ini, Cik Kamal, saya rasa ini adalah antara yang terbaik yang pernah dikemukakan dalam PRU yang ke-13 ini. Itu yang pertama. Kenapa saya mengatakan yang antara yang terbaik? Antara yang terbaik ini kalau kita lihat, maknanya senarai ini mencerminkan sebenarnya tentang multifaceted, tentang berbagai-bagai wajah dalam UMNO itu sendiri. Ada wajah mudanya, ada wajah dewasanya, ada wajah yang hujung dewasanya, kemudian tu ada wajah engineernya, ada wajah lawyernya, ada wajah wanitanya, ada wajah putrinya, dan juga ada wajah pemudanya dan sebagainya. Dan keseluruhan itu kalau kita letakkan dalam satu adunan, katakanlah nak buat satu kuih lah misalnya. Jadi kita dapati adunan itu sudah mencukupi untuk melahirkan kuih yang gebu, untuk melahirkan kuih yang cukup rasa, untuk melahirkan kuih yang saya rasa rasanya sesuai untuk pengundi Cina, sesuai untuk pengundi India, dan in particular sesuai untuk pengundi Melayu, pengundi Islam yang dijangka inilah merupakan pengundi dasar, pengundi utama, pengundi induk kepada UMNO dan Barisan Nasional, juga kepada sebelah sana, kepada Pakatan Rakyat. PAS misalnya, PKR sebahagiannya juga mengharapkan pertolongan pengundian daripada orang Melayu dan orang Islam. Jadi saya nak simpulkan, Cik Kamal, pertama, saya dapati inilah senarai pada saya yang agak menyeluruh. Kedua, inilah senarai yang dapat menggambarkan tentang multifaceted yang saya katakan tadi. Image, wajah UMNO setelah UMNO ini hadir dalam kancah politik sejak daripada awal sehingga sekarang ini. Yang ketiga, saya merasakan mungkin ada beberapa yang kecil, bilangan kecil yang agaknya yang tidak mempunyai kemampuan kelulusan akademik yang tinggi dan sebagainya, tetapi sebagaimana yang disebutkan, hampir rata-ratanya, majoriti besar adalah mereka yang mempunyai latar belakang ilmu, latar belakang kemahiran, latar belakang pendidikan, yang saya rasa latar belakang ini mampu, kalau betul-betul dibuat, menjadikan mereka ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri yang mewakili rakyat di mana juga mereka berada dalam perwakilan yang sangat cantik, saya rasa. Okey. Datuk ada memaklumkan tadi bahawasanya nama-nama calon tu Datuk anggapkan yang terbaik. Dan kalau kita melihat pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri pula, 33% adalah calon daripada parlimen adalah calon muka baru. Dan 49% daripada DUN juga adalah calon-calon muka baru. Jadi apa pula pandangan baru Datuk tentang muka-muka baru ini? Adakah dia akan menjamin transformasi yang satu Malaysia yang diketengahkan oleh Datuk Najib? Okey. Terima kasih. Jadi ini satu soalan yang sangat menarik para penonton, ya. Soalannya ialah bahawa terdapat dalam senarai pencalonan bukan saja UMNO, bukan saja Barisan Nasional keseluruhannya, bahkan saya rasa dalam Pakatan Rakyat pun orang sentiasa menanya-nanyakan, pengundi sentiasa menanyakan, dia ndak muka baru, dia ndak penampilan baru, dia ndak semangat baru, dia ndak roh baru
setiap kali kita menghadapi pilihan raya ni. Mungkin ada yang dah 4 penggal, 5 kali 4 dah 20 tahun. Agaknya bagi setengah pihak tu mungkin sampailah masanya kalau dia dapat digantikan. Walaupun dia sebenarnya mempunyai prestasi. Walaupun dia telah menjalankan tugas sama ada DUN, sama ada parlimen, yang tugas yang agak baik dan tidak banyak baggage, tidak banyak tanda-tanda spot-spot hitam kepada kerja yang dijalankannya. Tetapi oleh kerana nak bagikan ruang dan peluang kepada yang lebih muda. Ramai yang menunggu-nunggu ni. Ramai yang menunggu-nunggu. Kata orang sampai beratur lah menunggu-nunggunya. Bila lagi aku nak sampai? Bila lagi aku nak sampai? Tapi kalau satu orang tu sampaikan 4 penggal, 5 penggal, bila pula orang-orang muda ni daripada muda jadi dewasa, daripada dewasa dia pun jadi tua, sampai tak dapat tempat langsung pun saya rasa tidak adil kepada mereka. Jadi ulasan saya tentang tua dan muda ni, bagi saya Cik Kamal, mana-mana parti mesti ada gabungan tua dan muda. Mana-mana parti, rasa saya, kalau parti itu tidak berjaya menggabungkan tenaga muda yang penuh dengan kekuatan, lari misalnya 100 meter boleh buat di bawah 11 saat misalnya, dengan orang yang dewasa, orang yang agak tua sikit, yang lari memakan masa sampai 30 saat misalnya, maka kita memerlukan gandingan itu, dan gandingan inilah saya rasa yang merupakan sesuatu perkara, satu gandingan yang dapat melonjakkan negara ini sesuai sebagaimana Kamal menyebutkan tadi, bahawa di negara Malaysia, dalam negara Malaysia ni 2020 ni akan menjadikan negara ini negeri maju berpendapatan tinggi. Jadi kalau misalnya tua macam saya ni semuanya, agaknya perjalanannya agak lambat, tepuk-tepuk sikit nak berjalan. Tapi kalau ada orang muda macam pelari-pelari 4 kali 100 meter macam itu, saya rasa tempo pergerakan, tempo pembangunan negara ini akan lebih laju lagi dan lebih hampir lagi, lebih cepat lagi kita mencapaikan negara Malaysia ini menjadi negara maju. Okay, sedikit lagi Datuk. Ya, sila. Bercakap mengenai tua dan muda. Ya. Apakah pandangan Datuk tentang calon-calon yang kita ketahui sekarang, yang muda, yang akan dapat membawa transformasi ini ke hala tuju yang sebenarnya? Okey, sila. Sebab kita dapati ada calon-calon muka baru yang diketengahkan. Ya. Ada juga yang kita tak kenal. Ya. Ada juga yang kita tak pasti tahap kemampuan mereka. Sedangkan PM telah memberikan garis panduan. KPI adalah merupakan aset pertama terhadap pembangunan itu sendiri. Jadi bagaimana pula pandangan Datuk daripada sudut itu? Tentang dari sudut itu, yang pertama sekali KPI. Bagi saya lah, KPI itu nak mengukur sama ada calon itu tua, sama ada calon itu dewasa, sama ada calon itu muda, tetapi prestasi mereka patut mengikut KPI. Tak dapat ikut KPI maknanya dia gagal. Sebagai wakil rakyat dia gagal. Tak dapat ikut KPI maknanya rakyat marah. Tak dapat ikut KPI maknanya kebangunan negara itu akan tergencat akibat daripada suara rakyat yang diwakili oleh adun-adun, yang diwakili oleh wakil parlimen, ahli-ahli parlimen itu tidak dapat dipertahankan. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada soalan Saudara Kamal tadi, tentang gandingan muda dan tua untuk kita membawa negara ini dilonjakkan kepada pembangunan. Bagi saya secara peribadi saya, kalau semuanya muda pun saya tak berapa setuju. Semuanya tua, lagi saya tak setuju. Maka saya hendakkan, sebab itu kalau dapat the median age, katakanlah saya tengok semalam tu MCA ada menurunkan calon yang paling muda 25 tahun. Mungkin yang paling tua sekali, katakanlah yang ada ni 70 tahun. Jadi 25 campur 70, bagi 2, kemungkinan dalam 30-an, 40-an, awal 40-an itulah mediannya. Agaknya umur-umur yang sedemikianlah umurnya dapat menggerakkan, memacu Malaysia untuk menjadi negara maju. Okey Datuk. Terima kasih kita ucapkan kepada Presiden Jati, Datuk Dr. Hassan Ali, yang telah pun memberikan ulasan umum berkenaan senarai pencalonan pilihan raya umum yang ke-13 untuk setakat hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.